Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan keizinan daripada Allah dapat kita berhimpun pada hari ini, kembali bersua muka melihat dan memandang di antara satu dengan yang lain. Dan ini adalah salah satu di antara nikmat besar daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita, nikmat at-ta'lif, nikmat pergabungan, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Sekiranya law anfaqta ma fil ardi jami'a, sekiranya kamu memberi infak ma fil ardi jami'a, segala apa yang terkandung di dalam bumi dan keseluruhannya, ma allafta baina qulubihim, sekali-kali tidak akan bergabung, tidak akan saling bersetuju, tidak akan saling bersatu hati-hati mereka, yakni hati-hati para sahabat radhiyallahu anhum, hati-hati kaum mukminin. Sekiranya dihabiskan wang seluruh apa yang ada di langit dan di bumi, nescaya tidak akan mampu membuatkan dua hati manusia boleh bersatu. Walakinna Allah allafa bainahum, tetapi sedarlah bahawa Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka. Dan ini adalah salah satu nikmat yang besar yang perlu kita rasai dalam diri kita semua, iaitu nikmat ukhuwah al-Islam, al-ukhuwah al-Islamiyah, nikmat bersatu hati, nikmat merasai adanya akhi, adanya saudara, adanya ikhwah di sekeliling kita yang bersama dengan kita. Mustafa Masyhur dalam kitabnya Zadun ala Tariqid Da'wah menyebut tentang nikmat ini, betapa nikmat ukhuwah ini di antara salah satu zad, salah satu bekalan untuk satu orang hamba itu istiqamah di atas jalan dakwah. Tanpa nikmat bersahabat, nikmat ukhuwah itu, satu orang da'i ataupun da'iyah itu tidak akan mampu untuk iltizam di dalam aktiviti al-amru bil ma'ruf wal nahyu 'anil munkar. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surah Al-Asr, seperti mana yang ditafsirkan oleh para ulama. Misalnya As-Sa'di rahimahullah bila menafsirkan ayat illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, kata As-Sa'di rahimahullah, punca sebab yang membuatkan satu orang muslim itu boleh konsisten amanu, beriman, wa amilus salihat, dan dia boleh konsisten beramal saleh, dan dia juga boleh beriltizam menjadikan seluruh tindak tanduk dia, kata Sa'di, siang dan malam sebagai amalan saleh di sisi Allah. Jadi nak lahirkan kualiti orang seperti itu macam mana? Sambungan ayat itu, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jadi di sebalik keiltizaman satu orang muslim di dalam iman dan beramal saleh itu, kerana apa? Kerana di belakangnya ada sokongan, tawasi, tausiah. Ada orang di belakang ada yang apa? Yang memberikan wasiat, yang membisikkan wasiat, yang merenjiskan nasihat.
yang menghulurkan apa? Mau'izah, peringatan. Sama ada perihal kebenaran, yakni ilmu, ataupun perihal kesabaran, untuk bersabar di atas mengikut ilmu. Jadi watawasau bil haq ialah bermaksud saling bertausiah, saling memberi wasiat. Al-Imam Ibn Qayyim bila bahas tentang makna at-tazkirah, dia membezakan di antara tazkirah dengan tausiah. Ada beza yang besar di antara tausiah dengan tazkirah. Yang mana tausiah itu maksud di sebalik tawasi itu Allah guna kalimah tausiah, iaitu memberikan wasiat. Kalau kita bincang bab atau pusaka miras, di sana ada bab wasiat kan. Jadi bila satu orang tu mati, harta pusaka dia itu akan diagihkan. Yang pertamanya untuk sempurnakan apa? Hutang dia. Dan yang kedua adalah untuk sempurnakan wasiat. Wasiat ni maksudnya nasihat akhir, nasihat terpenting. Dia adalah ummu kepada tazkirah, ibu kepada keseluruhan peringatan. Jadi maksudnya orang Islam ini watawasau bil haq, watawasau bis sabr, bermaksud dia berada dalam suasana ataupun dia selalu duduk dengan orang-orang tertentu yang memberikan wasiat, nasihat kepada dia yang sungguh-sungguh, real punya nasihat. Tazkirah yang kita kata sadiq, yang benar, sahabat yang benar. Yang mana Imam Ibn Qayyim syarah bab itu tausiah bil haq dengan bis sabr ini dalam bab bersuhbah. Pentingnya dalam hidup kita ni ada suhbah, yakni mendekati, melazimi orang-orang soleh yang menjadi sahabat karib kita setiap hari. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan kepada kita untuk kita bersyukur di atas nikmat adanya tawasi ni, saling memberi wasiat, saling memberi nasihat. Baik, sebelum anda masuk kepada tajuk ni, anda sebenarnya cerita sikitlah, terima mesej daripada Cikgu Zaitun. Tajuk ni lah anda duk ingat Istimewa Menteri, tak pasal pula tamrin khas. Jadi bila dengar tamrin khas ni jadi kecuk sikit lah. Ada Ustaz Syahari, ada Cikgu Azmi, ada Ustaz Sufian, Tok Guru belakang. Semua guru-guru anak, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi anda akan cubalah untuk sampaikan dalam masa yang terhad sampai 12.30. Jadi tajuk yang diberikan kepada anda ni tajuk yang begitu umum, Al-Ukhuwah Al-Islamiyah, persaudaraan Islam. Tajuk yang macam tu, bila bagi tajuk yang umum seperti itu, dalam kita kata dalam kacamata keilmuan tu, dia boleh buat seminar, boleh buat seminar 3 hari, bincang tentang ukhuwah al-Islamiyah. Jadi banyak subtopik dah. Jadi anda tak tahu nak tumpu yang mana satu. Jadi anda cuba petik sebuah sikit lah daripada semua subtopik tu. Kita cuba habiskan dalam masa 1 jam ni, insyaAllah. Biasanya tajuk al-ukhuwah al-Islamiyah ni kita bahaskan dari sudut kepentingan, kan, dari sudut fadilat, dari sudut emosi dan motivasi, nak menaikkan, nak mengeratkan ukhuwah. Jadi pagi ni anda akan cuba mulakan dengan disiplin ilmu tentang ukhuwah Islamiyah, ataupun boleh juga kita sebut taksis, berkenaan dengan tajuk ukhuwah ini dari sudut Al-Quran dan As-Sunnah, dan apa yang telah diistiqra', apa yang telah disimpulkan oleh para ulama menerusi dalil-dalil yang ada daripada Al-Quran dan As-Sunnah, dan mereka menetapkan kita kata qawaid, kaedah-kaedah dan disiplin-disiplin utama
Ataupun boleh juga kita namakan sebagai kerangka perbahasan tentang ukhuwah ini, supaya lepas ni bila para sahabat dan sahibah dengar perbincangan tentang ukhuwah ni, apa jua poin berkenaan ukhuwah ni kita ambil, kita letak dalam kerangka yang ana akan sampaikan, insya-Allah. Selalunya tajuk ukhuwah Islamiah ni, tajuk ni dalam orang yang mengaji jalur pengajian Islam, dia tak ada lah buku yang tajuk ukhuwah Islamiah, tak ada. Yang ditulis oleh para ulama, dibincang dari sudut hadis ke fiqh ke secara khusus, tak ada lah. Cuma kalau kita buka kitab-kitab syarah hadis, tafsir, ada lah. Dia terselit sekali lah, sebab ada ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang bincang tentang ukhuwah. Selalunya tajuk ukhuwah ni kita akan jumpa melalui tokoh-tokoh ilmuwan dari kalangan kita kata ulama haraki lah. Baru kita akan jumpa tajuk tu. Jadi salah satu buku yang anda terjumpa, buku ni anda pernah baca dan ambil sign dia daripada penulis dia, iaitu Syekh siapa yang anak-anak sahabat yang pernah pergi Turki tahun 2000, tahun bila dah nak pergi Turki tu, 2017. Sahabat hantar beberapa orang anak-anak sahabat pergi ke Turki tu, berdaurah dengan Syekh Abdul Khalid Al-Sharif. Ada anak murid dia yang bernama Dr. Ismail Ali. Zaudah ada di belakang dia pergi sekali. Dr. Ismail Ali. Dia ada tulis satu buku yang bila ada baca tajuk tu, Masya Allah, memang beli terus. Tajuk buku dia adalah Al-Ukhuwah Al-Islamiyah, Faridatun Syar'iyyah wa Daruratun Asriyah. Al-Ukhuwah Al-Islamiyah, persaudaraan Islam, adalah kewajipan syar'iyah, kewajipan syarak, wa daruratun asriyah, dan ia adalah sesuatu yang sangat genting pada hari ini, pada masa kini. Satu tajuk yang perlu disemarakkan pada zaman ini. Satu tajuk yang darurat, daruri, genting, ya. Dan dia bincangkan tajuk ini dengan begitu menarik, dan anda akan ambil dia punya mukadimah untuk kita baca dan kita sama-sama hayati, insya-Allah. Siapa sahabat yang ada masa lebih untuk terjemahkan buku ni, sangat bagus. Baik. Pertama kali kita tengok dari sudut definisi mafhum al-ukhuwah al-islamiyah yang difahami oleh para ulama. Makna al-ukhuwah atau al-ikha daripada kalimah al-ikha, yakni sesuatu, yakni satu orang yang dekat dengan kita. Kata muallif, qala muallif hafizahullah, rabitatun matinah muwaththaqatun tajma'u baina tarafain aw akthar. Makna ukhuwah itu, kata dia, satu ikatan yang kukuh, yang sangat kuat, sama ada dia berhimpun di antara dua pihak ataupun lebih. Tattasifu bid-dawami wal mulazamah. Makna ukhuwah itu dari sudut sifat dia, sifat kalimat itu, dia bersifat berterusan. Al-ikha ni maksudnya berterusan, hubungan yang terus menerus. Wal mulazamah maksudnya iltizam ataupun ikatan tu tak boleh diputuskan kok mana pun. Macam hubungan mak dengan anak, macam mana sekalipun dia tetap mak kita. Hang lari sejauh mana pun, nak putuskan hubungan macam mana pun, itu tetap anak dia, itu tetap mak dia, tak boleh pisah. Wa tansha'u bisababin nasabi aw ar-ridha'. Selalunya orang guna kalimah ukhuwah ini, akhi ataupun ikha, saudara ni, kalimah saudara ni biasanya orang guna kerana persamaan nasab, yakni keturunan, adik-beradik. Mana saudara kamu? Tu abang saya
ni adik saya. Dan itu yang difahami oleh lisan orang Arab dulu sebelum Islam datang. Ya, mereka guna kalimah ukhuwah, akhi, ikhwah, ikhwan ni hanya kepada adik-beradik depa saja. Depa tak pernah kenal ukhuwah lebih daripada makna itu. Awil ridha' ataupun mereka yang menyusu sekali dengan dia. Adik-beradik susuan. Awid din ataupun cara hidup. Awil ishtirak fil qabilah awil watan, ataupun sama ada mereka berada dalam kerja-kerja kebersamaan, kerja-kerja yang melibatkan kerjasama, ataupun qabilah, puak, ataupun watan, negara. Jadi kalimah akhi ni sebelum Islam datang dia hanya digunakan pada makna-makna itu saja. Kemudian datang Nabi SAW memperkenalkan ukhuwah Islamiyah, al-ukhuwah al-Islamiyah. Kata para ulama, al-ukhuwah al-Islamiyah yang dimaksudkan dengan persaudaraan Islam, fahiya rabitatun syar'iyyah rabbaniyah. Dia adalah ikatan syarak yang rabbani. Yang rabbani maksudnya yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ikatan persaudaraan Islam ni adalah ikatan yang ditanzilkan melalui wahyu daripada langit. Dia adalah pensyariatan langit. Daripada langit turun mai bagi tahu sesama muslim ada ikatan yang sangat kuat, al-ukhuwah al-Islamiyah. Wathiqah daimah, kekukuhan, wathiq, kukuh, daimah dan berterusan. Tajma'u baina kulli muslim wa jami'il muslimin fi kulli nahiyatin wa juz'in minal alam. Dihimpunkan di antara setiap orang Islam, wa jami'il muslimin, keseluruhan kaum muslimin dalam setiap juzuk tempat daripada semua alam, semua negara, semua tempat. Innaha ribatun matinun mun'aqidun la yanhil wa urwatun wuthqa la tanfasim, wasilatun abadiyah lazimah mustamirrah la tanqati'. Kata dia, ikatan ukhuwah ni adalah ikatan yang paling kukuh, ikatan simpul, simpulan yang tak akan terlerai, dan ia adalah ikatan yang paling kuat yang tak akan putus. Wasilatun abadiyah lazimah mustamirrah, ikatan yang abadi sampai kiamat, takkan terhenti, takkan berkecah ikatan ni. Mabniyatun 'ala al-masyarakah fid din tu'allifu baina kafatil muslimin wa tantazimuhum haitsuma wajidu. Dan ikatan ini sentiasa akan bersinar, berjalan, berhubungan di mana saja orang Islam itu berada di atas seluruh pelosok alam. Kita pergi ke negara barat contohnya, terjumpa mana-mana orang Islam. You are a Muslim, terus ada connection. Macam satu orang budak yang membesar tanpa ibu dia, kehilangan ibu daripada kecil. Pergi ke satu negara, terjumpa ibu dia, ada bukti. Maka kita apa perasaan kita? Terus rasa ni mak kita, rasa nak peluk dia, mak kita. Demikianlah seorang Muslim bila jumpa Muslim yang lain, terus ada hubungan, hubungan ikatan syar'iyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaha aqdun wathiq. Kata Syekh Ali ni, dia adalah satu akad. Ukhuwah Islamiyah ni satu akad yang wathiq, yang kukuh, yang terikat kemas. Macam kita buat kontrak, sign kontrak 7 tahun, sign kontrak 9 tahun pinjam dengan bank. Maksudnya main setting kita 9 tahun tu aku terikat dengan dengan bank ni, setiap bulan nak kena bayar. Lepas 9 tahun tak ada tak ada hubungan.
pemain bola sepak, dia sign kontrak main dengan satu kelab, maka dia akan apa? Berhempah pulas, berkhidmat, membantu kelab. Jadi aqdun wathiq, al-ukhuwah Islamiyah ni kontrak yang kukuh, yang takkan pecah, takkan lerai sampai bila-bila. Bila jumpa mana-mana orang Islam, kita rasa kita ada kontrak dengan dia. Kontrak apa? Bila dia susah, kita kena tolong. Bila dia bagi salam, kita kena jawab. Bila dia sakit, kita kena ziarah. Bila dia batuk, bersin, kita kena doa kat dia, yarhamkallah. Bila dia mati, kita mai solat jenazah dia, iring jenazah dia. Bila dia kesusahan, kita doa dia dalam kesunyian, kesenyapan. Hak-hak Muslim ke atas Muslim terus berjalan, terus aktif bila mana kita tahu bahawa dia itu seorang Muslim, walaupun kita tak kenal dia. Jadi ini adalah satu tasyri'at, satu tasyri' persyariatan yang berlaku dan akan dirasai haibahnya melalui orang-orang beriman saja. Ya. Yaqul al-Imam Ibn Jauzi rahimahullah, i'lam anna al-ma'na al-jami' bainal muslimin al-Islam. Kata Ibn Jauzi rahimahullah, ketahuilah bahawa makna keseluruhan kepada di antara kaum muslimin, yakni isi utama di antara orang Islam ini adalah agama Islam itu sendiri. Faqad iktasabu bihi ukhuwatan asliyah, bahawa telah berlaku, telah ditanggung kepadanya, kepada mereka itu ukhuwah yang asal. Dalam agama Islam itu telah wujud, telah tertanggung, telah dibawanya ukhuwah yang tulen. Wa wajaba alaihim bidzalika huquq li ba'dihim ala ba'd. Maka dengan itu diwajibkan ke atas mereka, yakni mana-mana orang Islam, untuk melaksanakan hak-hak kaum muslimin ke atas muslimin yang lain. Ya. Kemudian kata penulis ni, ukhuwah Islamiah ni selalu kita faham, ukhuwah ni berkait dengan orang yang ada di sekeliling kita, kan? Ataupun orang yang hidup di masa sekarang lah, sama ada kita kenal ataupun tak kenal, ataupun berada di negara yang lain, ukhuwah tu berjalan. Kata dia, fa asasul ukhuwah al-islamiyah huwa al-islam wa jawharuha huwa al-iman wa haqiqatuha al-irtibat bihadzal jawhar wa dhalika al-asas. Asas kepada kita nak rapat dengan satu orang ialah kerana Islamnya dia, kerana Islamnya kita dan Islamnya dia. Wa jawharuha, dan isi kepada ukhuwah ni ialah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itulah yang akan mentakrib, yang akan mendekatkan kita dengan orang Islam yang lain. Yang akan melunaskan hak-hak ukhuwah itu adalah bila salah seorang ataupun dua-dua orang tu ada iman yang benar. Wa haqiqatuha al-irtibat, dan hakikat di sebalik ukhuwah ni adalah keterikatan, perhubungan, wa afaquha rahbah, kata dia. Yani afaq, macam mana terjemah? Afaq ni maksudnya ufuk lah. Ufuk, orang Melayu sebut ufuk. Ufuknya tu, dia punya kerangkanya itu, parameternya itu rahbah, begitu luas. Tatamaddu ma'a ahqabiz zaman fatashmilu jami'al muslimin abral usul. Tatamaddu ma'a ahqabiz zaman, dia merentasi perjalanan masa, perjalanan zaman. Ukhuwah Islamiah ni merentasi perjalanan zaman dan menyeluruh kepada seluruh kaum muslimin di semua zaman. Buktinya apa? Buktinya dalam ayat Al-Quran suratul Hasyr. Ya, ayat ke-10, Allah Subhanahu wa taala mendidik kita supaya kita bina ukhuwah dengan orang-orang dulu yang dah meninggal. Firman Allah taala, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghil lilladzina amanu
Rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang telah ja'u min ba'dihim, orang-orang yang telah datang di zaman selepas daripada mereka, yaqulun, ini mereka yang hidup di zaman selepas ni, orang yang hidup di zaman selepas ni berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, ighfir lana, ampunkanlah kami, wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan terhadap saudara-saudara kami yang telah mendahului kami di dalam iman. Orang-orang dulu yang telah beriman dulu, kami minta ampun kepada mereka. Ya Allah, ampunilah mereka. Nampak? Dia membina connection. Wala taj'al fi qulubina ghilla. Janganlah engkau jadikan dalam hati kami ni ghil. Kata As-Sa'di, yakni al-hasad, dengki, tak suka, benci, meluat kepada orang beriman yang telah mati. Walaupun ada kelemahan di sana sini, kita tak boleh apa? Hina dia, tak boleh cerca dia, tak boleh. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Demikian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala mukhataban ashabahu radhiyallahu anhum, wadittu ana qad ra'ayna ikhwanana. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mukhataban, Nabi sedang berucap menghadap para sahabat dia yang ramai. Nabi kata apa? Wadittu ana qad ra'ayna ikhwanana. Sesungguhnya aku telah melihat dan rindu kepada apa? Ikhwan, saudara-saudara kita. Mukhatib pada kalimah ikhwanana di sini, kata para ulama, menunjukkan ikhwan yang dimaksudkan oleh Nabi itu tak ada di situ. Kita merindui dengan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita. Kemudian para sahabat bertanya, qal awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara kamu wahai Rasulullah? Sahabat heran. Qal antum ashabi wa ikhwanuna alladhi lam ya'tu ba'd. Kamu semua adalah sahabat-sahabatku, tetapi saudara-saudara kita ialah mereka yang tak akan datang selepas ini. Jadi ayat Al-Quran tadi, Allah mendidik kita supaya kita berukhuwah dengan mereka yang telah meninggal, walaupun kita tak pernah jumpa mereka. Dan hadis ini Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam didik kita supaya kita bina jaringan ukhuwah dengan mereka yang akan datang. Dapat kita lihat di sini bahawa Islam ialah agama apa? Agama bersaudara. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-Imam Ibn Qayyim di dalam Qa'idah Al-Mahabbah, minta maaf, bukan Ibn Qayyim, Ibn Taymiyah, Qa'idah Al-Mahabbah, bila bincangkan tentang hub fil Islam, kalimah cinta, al-Islam huwa din al-hub. Islam adalah agama cinta, kasih. Tengok orang, bila orang yang benar akidah dia, keislaman dia benar, dia tengok satu orang Muslim, perasaan pertama yang terbit adalah rasa kasih dulu. Bukannya tengok-tengok orang rasa curiga dulu, rasa meluat. Memang ada orang dia tak, saya jumpa orang yang tak kenal, dia meluat dulu kan, benci dulu, jenis benci ke orang. Jadi kita bayangkan satu benak hati yang penuh dengan rahmah, penuh dengan cinta, penuh dengan apa? Ikhwa, persaudaraan. Jadi kita bayangkan air muka dia macam mana, kita bayangkan cara muamalah dia macam mana, mudah nak didekati. Seperti mana Rasulullah SAW, generasi muda di zaman Nabi tak rasa segan nak pergi tegur Nabi, nak pergi sapa Rasulullah tak rasa segan, nak bagi salam kat Rasulullah, nak panggil pakcik, Assalamualaikum, tak segan. Sebab apa? Wajah Nabi, syakhsiyah Rasulullah, syakhsiyah ikha, bersaudara, hub, cinta, rahmah, ya.
Kemudian kita tengok pula dari sudut hukum. Sikitlah. Apa hukum menjaga ukhuwah ni? Selalu kita bincang hukum akam ni dalam bab apa? Takallufat, benda-benda taklifat, benda-benda yang dipertanggungjawabkan dalam Quran dan Sunnah. Ibadah, persoalan apa? Akidah, persoalan fiqh, hukum hakam. Tapi bab ukhuwah, bab silaturrahim, yang ni ramai orang tak ambil tahu. Sebelum tu lupa nak sebut, di sana ada perbezaan di antara al-ukhuwah al-islamiyah dengan as-silaturrahim. Kadang-kadang kita tersilap. Katakanlah kita baru balik daripada rumah kawan kita, yang kita lama tak jumpa. Kemudian ada orang tanya, tadi pergi mana? Tadi pergi jumpa kawan saya, lama tak bersilaturahim dengan dia. Dari sudut timbangan syarak, penggunaan istilah tu kurang tepat. Silaturahim juzuk merujuk kepada ahli keluarga kita. Silah yang bermaksud hubungan, ar-rahim bermaksud mereka yang datang daripada rahim ibu yang sama. Setengah para ulama, seperti para ulama dalam mazhab Malik, mereka khususkan silaturahim ni hanya pada adik-beradik kita saja. Sepupu tak termasuk. Tapi pandangan jumhur mengklasifikasikan termasuk sepupu dan pak menakan kita pada kalimah ataupun silaturahim. La yadkhulul jannata man qati'ur rahim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan rahim, yakni adik-beradik, sepupu sepapat dan juga pak mak menakan. Silaturrahim satu level yang lagi atas daripada ukhuwah Islamiyah. Al-ukhuwah Islamiyah ialah persaudaraan di antara satu orang muslim dengan muslimin yang lain yang tidak ada talian darah. Silaturrahim bermaksud pertalian ataupun hubungan satu orang muslim dengan adik-beradik yang muslim juga. Dalam kalangan para ulama, mereka kata, kalau tak silap saya, Al-Qurtubi bila menafsirkan ayat innamal mu'minuna ikhwah, kata Imam Al-Qurtubi, darjat ukhuwah Islamiyah lebih tinggi daripada darjat keturunan nasab yang tak ada hubungan dengan Islam. Tapi kalau nasab keturunan itu, adik-beradik kita, sepupu kita, semuanya muslimin, maka dia up level tu di up kan menjadi silaturrahim, silatul arham. Kalau kata apa namanya yang duduk dalam Buddha lagi silaturahim, dari sudut mustalah tu tak tepat. Malah kata Imam Al-Qurtubi, walaupun ayah dia, kita tak guna istilah silaturrahim. Malah dalam Islam, kata Al-Qurtubi, al-ukhuwah Islamiyah awsah, lebih sahih, lebih kekal, lebih kita kata diterima. Ia diterima dalam Islam melebihi hubungan nasab dan keturunan. Tetapi jika dia muslim, pak kita, mak kita muslim, maka dia up level, menjadi silatul arham. Sebab tu kalau kita lihat dalam buku Syakhsiyah Islamiyah kama yusuruha al-Islam, Syakhsiyatul Muslim kama yusuruha al-Islam oleh Muhammad Ali Al-Hashimi ni, dia pun menyebut perkara yang sama, silaturrahim dulu. Selepas mak bapak, silaturrahim. Lepas silaturrahim baru ukhuwah Islam. Belum ukhuwah Islamiyah lagi. Jiran dulu. Lepas mak bapak, anak-anak, isteri, jiran, kemudian barulah sahabat-sahabat, kemudian baru apa? Kemudian baru mujtama', masyarakat. Itu dari sudut susunan keutamaan, aulawiyat. Yang pertama Allah, kemudian diri kita sendiri, yang ketiga mak bapak, yang keempat isteri dan anak-anak, dan yang kelima adalah adik-beradik. Silaturrahim
kemudian jiran, kemudian ukhuwah Islam. Sebab apa posisi jiran lebih besar daripada posisi ukhuwah Islamiyah? Karena di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tak ingat dia punya matan dia, tapi mafhumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata hampir-hampir jiran mampu mewarisi miras harta pusaka. Besarnya kedudukan jiran sehingga hampir-hampir disyariatkan mereka boleh terima harta pusaka. Bayangkan pak kita mati, jiran sebelah boleh ambil kali harta. Punya tingginya kedudukan jiran. Kemudian barulah pergi kepada persaudaraan dengan sahabat handai, kawan-kawan, saudara mara, kemudian baru pergi kepada mujtama'. Baik, hukum ukhuwah Islamiyah, kata Syekh Muhammad Ali ni, al-waqi' anna an-nusu' syar'iyyah al-muhkamah tufidu bi anna iqamat al-ukhuwah Islamiyah wa ri'ayah huquqiha amrun yaqa'u fi dairati al-fardhu syar'i. Jadi perbahasan tentang hukum berukhuwah ini, ia adalah fardun syar'i, kewajipan syar'i. Dia adalah kewajipan. Dia bukan sunat, dia bukan mubah, dia bukan makruh, apatah lagi haram. Dia adalah fardu. Balik pada kisah Al-Imam Hasan Al-Banna dalam kisah 11 rakaat dengan 20 rakaat tarawih. Kata-kata emas, kalamuz zahab, kata-kata emas diucapkan oleh Hasan Al-Banna. Geng sebelah bergaduh dengan geng 20 solat tarawih. Hak ni berkeran nak buat sebelah, hak ni berkeran nak buat 20. Kata Hasan Al-Banna rahimahullah, sangguppkah kamu semua gadai benda yang fardu untuk memperjuangkan benda yang sunat? Orang semua tercegang. Apa benda sunat, apa benda fardu? Sunat semua jelas lah, solat tarawih sunat. Tapi apa dia fardu? Al-ukhuwah al-Islamiyah. Hak ni yang ramai tak nampak. Ya, jadi perlu kita faham bahawa dari situ hukum pun ukhuwah Islamiyah ni hukumnya adalah fardu syar'i, yang sangat mustahab. Fahiya aqdun qa'imun wa ribatun lazimun daimun. Dia adalah ikatan yang paling besar, yang paling kukuh, yang lazim, yang daim. Ansha'ahu syara' baina ahli Islam wal iman. Islam telah tumbuhkan ia di antara sesama ahli Islam dan ahli-ahli iman, fi kulli zaman wa makan, pada setiap masa dan tempat. Wala yastati'u ahadun ay yanqadahu ay yafsakhahu. Tidak boleh ada mana-mana orang, mana-mana pihak yang pi patahkan silam hubungan tu. Tak boleh. Sebab tu sekali lagi kita akan tengok hadis-hadis Nabi yang mana Nabi memberi ancaman keras kepada mana-mana usaha daripada mana-mana individu ataupun puak yang cuba nak tafriq, nak pisahkan, nak pecah belahkan umat Islam. Dosa besar. Ya. Kita tengok apa yang disebut oleh sahibuz zilal. Zilalil Quran. Saya kutuk bila menafsirkan ayat innamal mu'minuna ikhwah. Qala rahimahullah sahibuz zilal, innal washiyata allati yatajamma'u 'alayha an-nas fi hadha ad-din washiyatun faridah tatamayyazu biha tabi'atun hadha ad-din. Sesungguhnya ikatan yang dihimpunkan ke atasnya manusia pada agama ini ialah ikatan yang faridah. Kita selalu sebut Jilul Quran Al-Farid. Kalimah farid itu apa maksudnya? Kita terjemahkan dengan apa? Unik, mutamayyiz. Kata Syekh Qutb, ikatan yang terhimpun di atas manusia, di atasnya ini Islam, manusia berhimpun di atasnya ialah ikatan faridah, tatamayyazu biha tabi'atun hadzal din. Dia adalah ikatan yang begitu unik,
yang special, tatamayyaz, mumayyazah, maksudnya special, sekaligus dia tamyiz, dia membezakan agama ni dengan agama yang lain. Apa maksud unik? Unik ni definisi dia ialah antaranya dia saja ada, orang lain tak ada. Dulu almarhum hafizahullah, Ustaz Umar pun sebut Jilul Quran al-Farid, generasi itu saja yang tak akan wujud dah pada generasi yang lain. Konten ini, ukhuwah ini hanya ada pada Islam dan tak akan ada pada tempat lain. Wa tata'allaqu bi afaqin wa amadin wa ab'adin wa ahdafin yahtassu biha dhalikal manhaj ar-rabbani al-karim. Yang mana ukhuwah ini mengikat dengannya seluruh ufuk, seluruh tempat, seluruh kepentingan, seluruh tujuan, semuanya berfokuskan kepada mengikut manhaj yang rabbani. Itu manhaj Allah Subhanahu wa taala. Inna hadhihi al-washijah laysat washijatud dam wan nasab. Yang mana ikatan ini bukanlah ikatan darah dan keturunan. Ikatan ukhuwah ni bukan ikatan darah dan keturunan. Walaysat washijatul ard wal watan. Dan ia juga bukanlah ikatan bumi dan tanah, negeri dan negara, bukan. Walaysat washijatun al-qaum wal ashirah. Dia juga bukanlah ikatan perkauman ataupun ikatan komuniti. Walaysat washija al-lawn wal lughah. Dia juga bukanlah ikatan warna dan bahasa. Walaysat washijatul jins wal ars. Dan dia juga bukanlah ikatan apa? Bangsa-bangsa dan kabilah-kabilah, puak-puak. Walaysat washija al-harqah wat tabaqah. Inna hadhihi al-washa'id jami'aha qad tujidu thumma tanqata'u al-'alaqah bainal fardi wal fard. Dia adalah satu ikatan yang tak akan putus di antara satu orang dengan satu orang yang lain. Kama qala subhanahu wa ta'ala li 'abdihi Nuh. Seperti mana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut kepada hamba-Nya Nuh, Nabi Nuh alaihi salam. Ingat tak kita kisah Nuh? Kan? Kisah Nabi Nuh dulu, bila mana Allah turunkan banjir besar. Dia panggil anak dia naik ke kapal tu, anak dia tak mau naik. Anak dia kata aku boleh lari sendiri, boleh selamatkan diri sendiri. Kemudian dia pujuk anak dia naik juga. Kemudian kata Nuh alaihi salam, Rabbi inna ibni min ahli. Nuh sedih, dia sayu tengok anak dia nampak macam tak, nampak macam umur tak panjang, tak selamat dah. Ayah tu naik, ya. Dia doa, ya Allah, sesungguhnya anakku itu dari keluarga aku. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ini menjawab soalan Cikgu Mahdi ni, ya Nuh innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, dia bukan anak kau, dia bukan keluarga kau. Minta maaf, dia bukan keluarga kau. Summa yubayyinu Allahu lahu limadha yakun ibnahu laisu min ahli. Kemudian Allah Azza wa Jalla menjelaskan kenapa Allah kata anak dia bukan lagi daripada keluarga dia. Allah kata innahu amalun ghairu salih, kerana tindakan dan amalan dia tidak baik. Iaitu apa dia? Mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata para ulama, kerana dia melawan dakwah para Nabi Nuh alaihi salam. Kalau dia hanya syirik pada Allah, tapi dia tidak menentangi, tidak menghalang kerja-kerja Islam, kerja-kerja ibadat, kerja-kerja nak menyampaikan dakwah ni, dia tak halang, dia masih ikha dari sudut talian darah. Dia ada silah, hubungan kekeluargaan tu masih ada, tapi dia bukan hubungan kekeluargaan yang disebut dengan istilah silaturahim tadi. Ada bab berkenaan dengan anak dengan mak pak dia yang apa? Yang musyrik tapi tidak menentangi keislaman dia. Yang tu kita kena apa? Layan habis-habisan. Khidmat mak kita macam mak. Macam orang Islam khidmat kepada mak dia yang Islam, demikian juga seorang Muslim khidmat kepada mak dia yang bukan Muslim, yang tidak menentangi dakwah, yang tidak menghalang keislaman dia.
Kalau yang halang, yang menentangi dakwah, goodbye, selamat tinggal. Ya, yang menentangi dakwah seperti mana para sahabat Ahlu Badar. Ahlu Badar, sebab apa dinama, kata Ibn Qayyim dalam Zadul Ma'ad, kenapa Badar digelar Al-Kubra, Ghazwatul Badar Al-Kubra? Sebab apa tuan? Minta maaf tu, biasa ceramah masjid disebut tuan-tuan. Macam mana sahabat? Sebab apa digelar Badar Al-Kubra, perang Badar? Sedangkan banyak lagi perang lain yang jumlah lagi besar, cabaran lagi banyak. Sebab apa? Tu guru kita jawab. Sebab perang dengan adik-beradik. 300 orang tu lawan dengan mak pak dia. Allah Akbar. Dengan adik abang mereka sendiri yang membesar sekali. Tapi kerana menentangi tauhid agama Allah. Sebab tu kita kata tadi, ukhuwah ini adalah ukhuwah Islamiyah. Kalau nak kata ukhuwah nasab tu lagi tinggi, sanggup kan nak pergi perang tu abang kita? Haduk main kuli dengan kita, sekolah dengan kita. Tapi Islam punya pasal tetap juga di kepala tu, tetap juga. La ilaha illallah, tauhid. Jadi sebelum nak faham tajuk ni tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebelum kita nak faham tajuk ukhuwah Islamiah ni, fikrah Islam, syuur Islam tu mesti kukuh dulu dalam diri kita. Maka ukhuwah Islamiah ni di antara tajuk yang bersifat buah yang akan tumbuh nanti. Bila iman itu dibina, ditarbiyah, kesedaran Islam yang dibina, ukhuwah tu dia akan main. Ukhuwah ni dia bukan bersifat orang Islam lah. Okey, aku nak kena layan hang ni. Tak ada. Dia tak ada kata nak fikir nak buat ke tak mau buat. Tak. Dia darah daging kita, malakah. Innal jahiliyat, kata Syekh Qutb, innal jahiliyat taj'alur rabitatun ana hiya dam wan nasab. Sesungguhnya jahiliyah itu menjadikan ikatan darah, ikatan nasab, ikatan bumi, ikatan watan, negara sebagai tunjang kepada persaudaraan. Sebab apa aku kawan dengan hang? Sebab apa? Sebab kita kelas sekali. Sebab apa aku ni rapat tak sangka dengan hang? Sebab kita satu batch. Sebab apa aku kena belanja hang? Sebab kita satu kelab. Ya, macam pemain bola sepak kan, kita tengok. Sebab apa mereka saling bekerjasama nak skor gol? Sebab mereka satu kelab. Tapi bila dah pergi ke kelab lain, hubungan dia dengan kawan lama dia bye-bye, tak ada. Bila susah, tak ada nak tolong. Bila mati, tak ingat dah. Ya. Jadi mari kita tengok satu contoh ukhuwah Islamiah. Nah, abang kata ikatan ukhuwah ni lebih tinggi daripada ikatan nasab. Pernah berlaku di peperangan Yarmouk. Diceritakan oleh Huzaifah Al-Adwa rahimahullah, intalaqat yaumal Yarmouk atlabu ibnu ammi li wa ma'i syai'un minal ma'. Dia kata, dulu aku pergi perang Yarmouk di Jordan. Sepupu aku yang ikut perang sama dengan aku, dia dah cedera parah. Dia minta air yang ada di tangan aku. Di tangan aku ni ada sikit air. Wa ana aqul in kana bihi ramqun saqiyatuhu fa idza ana bihi fa qultu lahu asqaika fa ashara bi ra'sihi anna na'am fa idzan ana bi rajulin yaqul fa ashara ilayya ibnu ammi an antaliqa ilayhi fa idza huwa Hisham ibn al-As. Kata Huzaifah, aku pergi perang Yarmouk. Lepas tu sepupu aku minta ayak. Dia duk nyawa-nyawa ikan ni, dia minta ayak.
Bila aku nak bagi kat dia, aku duk cari cawan nak letak ayam tu. Kamu nak ayam ke? Dia tanya. Tengah dia nak ambil ayam tu, tiba-tiba terdengar sahabat dia di sebelah, saudara dia yang bernama Hisham Ibn Al-As duk nyawa-nyawa ikan. Macam tu. Dia nak mati. Kemudian sepupu dia tadi bagi isyarat dengan tangan, pi bagi kat kawan tu dulu. Pi bagi kat Hisham tu. Jadi Huzaifah pun ambil cawan tu, pi bagi dekat Hisham. Yang mana Hisham tu duk sakarat nak mati ni. Elok Hisham nak ambil, fa asyara anna na'am. Huzaifah tanya kepada Hisham, hang perlukan air sangat ke? Dia angguk, dia tak jawab ya. Dia angguk, fa asyara anna na'am. Dia tunjuk isyarat bahawa dia kata ya. Fa sami'a akhar yaqul Hisham tu elok dia nak ambil cawan tu, tiba-tiba terdengar orang sebelah dia pula jerit lagi kuat. Tengah nyawa-nyawa ikan lagi teruk. Fa asyara Hisham an antaliqa ilaihi. Kemudian aku pun Hisham bagi isyarat kepada aku suruh pergi bagi kat orang sebelah. Fajitu fa idza huwa qad mat. Bila Huzaifah tadi bagi kat orang yang ketiga, dah bagi dah, dia patah balik nak bagi kat Hisham meninggal. Dia patah balik nak bagi kat sepupu dia pula, sepupu dia meninggal. Jadi kata Syekh Ali hafizahullah, wal ukhuwah al-imaniyah juz'un asil min aqidatil iman. Inilah harga ukhuwah keimanan, al-ukhuwah al-imaniyah. Mati kerana mempertahankan saudara dia, untuk kepentingan saudara dia. Waribatun aliyah min ratabil Islam. Dia adalah ikatan warattabah, dan kedudukan yang tinggi di antara kedudukan dalam Islam. Nabi SAW diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di awal Nabi menyampaikan Islam, di fasa dakwah sirri tu, orang Quraisy duk tanya Nabi SAW, wahai Muhammad, man ant? Kau ni siapa? Ana Nabi. Ma an-Nabi? Apa dia Nabi ni? Arsalani Allah. Allah telah hantar. Apa yang Allah pesan kat hang? Antara perkara yang Nabi sebut di peringkat awal ni, jangan syirikkan Allah, tinggalkan amalan mak pak hamba, mendirikan solat, silaturrahim, dan mengukuhkan ukhuwah, ikhwah. Nabi suruh ikat ukhuwah. Ini nak abang kata di sini. Demikian juga hadis daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bila mana Heraklius, Rom punya raja dia, tanya Nabi, minta hantar risalah. Apa dia mesej Islam ni? Nabi hantar risalah, minal Muhammad Rasulullah ila Heraklius. Di antara mesej Nabi sebut 5 poin dah. Islam tu apa? Antaranya adalah menjaga ukhuwah. Jadi nak abang kata di sini bahawa ukhuwah Islamiah adalah syiar Islam yang terbesar. Sedangkan dalam Islam dia ada banyak benda lagi yang penting-penting. Dia di antara warna-warna pertama dalam Islam. Kalau orang tanya kita, Islam ni apa dia? Orang kafir tanya kita, apa itu Islam? Salah satu jawapan yang tepat adalah Islam adalah bersaudara. Itu jawapan yang tepat. Tak perlu syarah pasal hudud lah, pasal tak payah. Yang tu saja dah mewakili agama Islam. Walihada kana jazaa'un hadhihi al-mahabbah ad-dunya halawatun yajiduha al-mu'min fi qalbihi tafawwaqa kulli ladzah. Maka dengan itu Allah Azza wa Jalla memberikan ganjaran orang yang berusaha mendapatkan hakikat ukhuwah Islamiah ini. Allah akan bagi kepada dia kelazatan di dunia, iaitu apa dia? Kemanisan iman. Seperti mana hadis yang disebut oleh Bukhari dan Muslim,
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasa man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa ay yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ay yakrahu ay ya'uda lil kufri ba'da in anqadhahu Allah min kama yakrahu ay yaqdhafa finnar. Nabi kata ada 3 golongan, 3 kelompok manusia yang akan merasai kemanisan keimanan yang sebenar. Iman ni dia ada taste dia. Dia ada apa? Rasa dia. Seperti mana kita cari garam, kita tahu kat lidah. Kita boleh beza garam dengan gula. Demikian juga berukhuwah Islamiah dengan satu orang, dia ada kemanisan. Kemanisan. Di antara 3 poin itu, 3 golongan itu adalah Nabi kata ayyakuna Allah wa rasuluhu, orang yang menjadikan Allah dan Rasul ni pihak yang paling dia cintai, ilaihi mimma siwahuma, dua pihak ni yang paling dia cintai melebihi yang lain. Wa ayyuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah, dia cinta kat satu orang, kasih kat satu orang, sayang kat satu orang, tidak ada benda yang lain melainkan hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Dulu murabbi anak di Madinah, dia pernah tanya kami, kita ada jilsah, ada halaqah. Sekali itu dia tanya seorang-seorang, ada dalam 12 orang, dia tanya apa ni, apa, kamu kalau pergi ziarah bilik kawan kamu, kita duduk asrama kan, duduk asrama ni nak pergi mana? Pergi ziarah bilik kawan-kawan. Sebab apa? Antara tujuan dia tujuan apa? Banyaklah jawapan. Ada yang kata nak pinjam internet, nak ajak makan, nak study bersama, nak apa lagi, nak pinjam barang, nak tengok movie, macam-macam. Lepas tu Syekh tanya, pernah tak kamu pergi bilik kawan kamu semata-mata tak ada kepentingan lain melainkan nak jumpa dia saja? Kan? Kita pergi rumah sahabat kita tu tak ada tujuan lain. Bukan kata dah lalu jalan tu dalam pi je lah. Bukan kata nak pinjam barang ke, bukan kata nak tanya soalan apa-apa ke, tak ada. Memang tak ada tujuan lain, hanya kerana nak jumpa dia, nak tahu khabar dia kerana Allah Ta'ala. Tak pernah. Itulah nilai ukhuwah yang ada pada diri kita. Ya. Saya kita akan baca hadis dalam bab ni. Baik, anda pindahkan pula masa nak tinggal sikit lagi. Apa yang disebut oleh Syekh Muhammad Ali Al-Hashimi sangat menarik. Dia kata inna min abraza sifatil muslim as-sadiq hubbahu li ikhwanihi wa asdiqaihi hubban samian mujarradan an kulli manfa'ah bari'an min ayyi gharadin naqiyan min kulli syaibah. Di antara sifat yang paling menonjol, kata dia, terhadap seorang muslim sadiq, al-muslim as-sadiq, maksudnya apa? Muslim yang sebenarnya. Ramai orang declare dia muslim, tapi orang Islam dalam tingkatan yang sebenarnya, di antara sifat yang paling menonjol pada diri dia adalah hubbahu li ikhwanihi wa asdiqaihi, kasih dan cinta dia kepada sahabat-sahabat dan kenalan-kenalan dia. Hubban samian, cinta yang tulus murni. Semua orang yang berkawan dengan dia rasa cinta dia kepada kita. Dapat rasa dia ni prihatin, dia ni sayang. Anak bila baca ayat ni tuan, sahabat sekalian, anak tak rasa, tak faham lagi. Sampailah anak kawan dengan orang Arab, sahabat dengan orang Arab. Sahabat-sahabat memang baru kita faham makna ukhuwah Islam. Kena kawan dengan Arab sekali. Dia punya call kita, tanya kita, ziarah kita berulang kali. Kalau pergi
Tapi jenuh jugalah. Mau keluar makan tu dia je bayar. Kan? Bukan kata ada tujuan apa nak ajak kita pergi mana ke join halakat dia, kata tak. Kadang kita belanja orang sebab nak tarik masuk halakat. Jadi macam pengalaman anda lah, cerita pergi lah kan. Ayah anda meninggal tu waktu duduk di sana, duduk di Arab Saudi, di Madinah. Kawan-kawan hak Arab ni offer macam-macam, bagi duit, tiket cukup tak, sebab bawa balik anak-anak semua. Bagi duit, bagi madu, bagi barang, offer. Mai kereta ke rumah, nak bawa pergi airport. Habis balik Malaysia seminggu, balik mai sini pula, mai pula, tanya pula, bagi makan pula. Saya jumpa di masjid, tanya lagi, mak hang apa cerita. Hari lepas minggu tanya lagi. Uish, dia ni ada apa dengan aku ni? Kan, bagi tahu tu, hang ni ada apa dengan aku? Tak ada apa. Tak ada apa kan? Melainkan kita ni salah satu daripada kenalan Islam dia. Saudara Islam dia. Sebab tu kata Muhammad Al-Ghazali, guru kepada Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia ada satu risalah dia tentang ukhuwah. Cerita tentang bila Nabi SAW kata haramun damu wa irduhu wa maluhu. Muslim kata Muslim yang lain, haram darahnya, hartanya dan maruahnya. Haram, maksudnya tak boleh pergi sentuh darah orang Islam, tak boleh pergi hirih tangan, pergi hirih badan dia, bagi keluar darah, bunuh. Bukan tak tu, harta dia tak boleh sentuh, tak boleh ambil tanpa hak, tak boleh curi. Wa irdih, dan kehormatan dia, maruah dia tak boleh dicararkan. Ni duk buka aib orang di media sosial, buka aib pasangan, dicari-cari. Islam itu dicari-cari. Kata Muhammad Al-Ghazali, bila Allah takdirkan kita boleh kenal satu orang, itu adalah salah satu nikmat yang paling besar. Contoh anak datang materi boleh kenal Cikgu Azmi tu. Itu adalah salah satu nikmat. Allah takdirkan anak boleh kenal Cikgu Azmi, Cikgu Azmi boleh kenal anak. Itu satu anugerah. Kenapa? Kerana dengan Cikgu Azmi bersin, anak akan doa. Anak bersin, Cikgu Azmi akan doakan. Anak meninggal, Cikgu Azmi akan doakan. Allahumma fudhu. Dia akan main solat. Kalau tak main solat pun dia doa dari jauh. Jadi asbab daripada kita kenal satu orang Muslim yang lain, kebaikan akan main kepada kita melalui orang tu. Ataupun kita menjadi sebab dia beramal kepada kita untuk cari redha Allah. Jadi sebab itu kita jaga ukhuwah Islam ni. Sebab apa? Kita tahu dia akan doa kat kita. Pada dia itu ada jalan-jalan untuk masuk ke surga, untuk kita masuk surga. Wasilah. Jadi bernilai. Bila kita kenal satu orang, itu satu harga yang sangat bernilai. Kita kena jaga. Kita kena bina hubungan. Memang ada qaul, geng-geng salafi sebut sikit, geng-geng salafi yang kuat tajrih ni hukum orang, tabdi', tasyrik, takfir. Bila ada orang buat bid'ah, dia gelar ahli bid'ah, kena hijr. Hijr ni kena pulau. Memang ada perbahasan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang buat amalan bid'ah perlu dipulau. Jadi mereka guna dalil, banyaklah dalil. Antaranya Al-Imam Ibn Sirin dan golongan salaf di zaman tabi'in, termasuk Abdullah Ibn Mubarak, di antara individu-individu yang mereka kecilkan skop pengenalan mereka. Mereka tak mau ramai sangat, dia kenal ramai orang sangat. Mereka jumpa banyak orang tapi mereka tak bina hubungan yang akrab dengan semua orang tak. Sebab tadi kalau kita kenal banyak sangat orang, hak ukhuwah kena buat, kena berjalan. Kalau tak buat, Allah akan tanya.
kita dapat berita orang ni sakit, kan, sahabat kita sakit, dan kita ada masa, ada kekuatan untuk pergi ziarah, kita tak pergi, Allah akan tanya. Sebab benda tu wajib. Hukukul muslimin, hukum dia wajib. Macam orang bagi salam kita, apa hukum dia? Kena jawab, wajib jawab. Tak jawab, orang yang diberi salam itu berdosa. Itu hak yang kita kena bagi kat dia. Ya, jadi peliharalah kenalan-kenalan kita. Allah bagi kita kenal, duduk kerja sekali, bersama-sama daripada dulu, terutama sahabat lagi lah, kan, hak awal-awal yang bina materi, Masya Allah, anugerah mahal harga dia, ya. Dzalika anna rabitatun allati tarbitul muslim bi akhihi mahma kana jinsuhu wa launuhu wa lughatuhu wa hiya rabitatun iman billah. Ini kita sebut tadi. Baik, kita tengok pula hadis-hadis dan berkenaan dengan fadilat ataupun kelebihan orang yang jaga ukhuwah ni. Kita tengok. Yang pertamanya, hadis sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi, 7 golongan yang akan dapat naungan Allah. Kata Imam Al-Qurtubi, bila Imam Al-Qurtubi dia ada satu kitab dia tentang hari kiamat. Cuma dikritik oleh para ulama sebab banyak hadis maudhu' dan hadis dhaif dalam tu. Tapi dia masukkan hadis zilalullah, naungan Allah pada hari kiamat. Di antaranya adalah al-mutahabbina fillah. Kata Imam Al-Qurtubi, perkara kecil tapi faedah dia besar pada hari kiamat. Jaga ukhuwah dengan satu orang, cinta, yang mana dalam 7 golongan tu Nabi SAW sebut warajulani tahabbani fillah. Dua orang yang saling berkasih sayang kerana Allah. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Yang mana mereka saling bertemu kerana Allah, mereka saling berpisah pun atas dasar kerana Allah, berkepentingan kerana Allah, bertemu dan pisah mereka. Orang yang macam ni pada hari kiamat dapat naungan. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, dalam hadis kursi, Allah tanya, aina al-mutahabbuna bi jalali? Kata Dr. Ali Hashimi, fama arfa'ahu min asy-syaraf. Betapa tingginya kemuliaan ini, kata dia. Wa ma awfahu min jazaihi yalqahu al-mutahabbun as-sadiqun fillah. Betapa tinggi, mulia, besarnya ganjaran orang yang bertemu dan berpisah, berkasih sayang kerana Allah. Yaumun syiddah wal haul wal karab asyadid, hari di mana sangat menakutkan, sangat mengerikan. Di tengah-tengah kita bayangkan hari kiamat esok, orang duk bergeluk ni, lemah dalam peluh dia sendiri, matahari sejengkal atas kepala. Ada yang tak ada pakaiannya, tiba-tiba ada satu golongan Allah cari. Aina al-mutahabbuna bi jalali. Tiba-tiba terdengar suara, mana dia yang dulu ni saling berkasih sayang kerana kemuliaan aku, kerana Allah. Allah cari, mana dia? Mai, aku nak bagi naungan. Kata Abdullah bin Abbas dalam tafsir Imam Katsir, zilalullah itu maksudnya Allah bagi antaranya kursi dan farash, tilam pada hari kiamat. Orang lain semua duduk berdiri getak kaki, geng hak duk ukhuwah, jaga ukhuwah ni duduk atas tilam empuk sambil dipayungi. Masya Allah. Jadi ganjaran yang cukup besar. Dzalika anna al-hubbu fillah la syai'a akhar fi hadhihi al-hayah al-hafilah bil mutami'i wal manafi' wasyahawat al-murtaqa sa'ab. Maka dengan itu, kata Syekh Ali Al-Hashimi, cinta kerana Allah, mencintai satu orang kerana Allah ini adalah sesuatu yang begitu penting dalam kehidupan ini dan susah untuk dicapai. Al-murtaqa sa'ab, sesuatu yang sukar untuk dikawal. La yastati'u bulughuhu illa man saffat nufusuhum, tidak akan mampu dicapai melainkan orang-orang yang suci bersih hati dia. Wasammat arwahuhum, yang tinggi kerohanian dia. Wahanat alaihim ad-dunya bijanibi mardatillah,
orang yang melihat hina kepada dunia ni demi mencari redha Allah. Fala gharwa ay ya'udda Allah li haula'i min al-makanah wan na'im ma yaliqu bisammuhum fid dunya wa irtifa'ihim ala syawaghilha wa hatahimha. Maka tak heranlah Allah Azza wa Jalla memberikan kedudukan yang tinggi, ganjaran yang besar kepada mereka di akhirat. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra fa arsadallahu ta'ala ala madrajatihi malakan. Ini sunnah tuan-tuan, kita pergi ziarah rumah sahabat kita, tanpa ada kepentingan. Berdasarkan hadis inilah, Nabi kata apa? Anna rajulan, sesungguhnya satu orang lelaki, zara akhan fi qaryatin ukhra, dia pergi ziarah rumah sahabat dia di kampung yang lain, negeri yang lain. Fa arsadallahu ta'ala ala madrajatihi malakan, maka Allah Azza wa Jalla menghantar dia di tempat tu satu orang malaikat. Anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra, falamma ata alaih, bila mana malaikat tu mai kepada dia, jumpa dia menyerupai manusia, malaikat tu tanya, aina turid, kamu ni nak pergi mana? Qal uridu akhan li anni ahbabtuhu uridu akhan li fi hadhihi al-qaryah, aku nak pergi menghubungkan persaudaraan di kampung tu. Aku ada saudara aku di kampung tu. Qal, malaikat tu tanya, hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha, ada tak pada diri kamu satu-satu kepentingan, nikmat-nikmat tertentu, kepentingan tertentu yang kamu di sebalik kamu mai ni, ziarah ni? Qala la, tak ada. Ghaira anni ahbabtuhu fillahi ta'ala, melainkan aku nak pilih sebab aku sayang kat dia kerana Allah. Kemudian malaikat tu jawab balik, dia kata apa? Fa inni rasulullah ilaik, aku adalah utusan Allah kepada engkau, bi annallaha qad ahabbaka kama ahbabtuhu fi, aku nak beritahu bahawa Allah mencintai engkau seperti mana engkau mencintai saudara engkau. Allah mencintai kita bergantung pada cinta kita kepada saudara-saudara kita. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang sahih. Demikian juga dalam hadis yang lain, hadis Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma tahabbu ar-rajulan illa kana afdalahuma ashadduhuma hubban li sahibihi. Tidaklah dua orang lelaki saling berkasih sayang, melainkan yang paling baik di antara keduanya, siapa di antara dua itu yang lebih tinggi cinta dia terhadap seorang lagi. Yang paling afdal, yang paling tinggi cinta, kasih dia, cinta dia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud At-Tirmizi dengan sanad yang sahih, idza ahabba ar-rajulun akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbuhu, kata Dr. Ali Hashimi, bal innahu la yadhhab ila ab'adin an min zalik fi isya'ati al-mahabbah fil mujtama' al-muslim ar-rashid. Kecintaan satu orang tu terhadap kawan dia, sehingga Islam suruh kita zahirkan. Zahirkan isya'atul mahabbah, sebarkan rasa kasih kita fil mujtama' terhadap masyarakat muslim. Fayatlabu minal muslim idza ahabba akhahu ay yakhbirahu bi annahu yuhibbah. Maka hendaklah seorang muslim itu bila dia kasih kat satu orang, dia beritahu kat kawan dia, aku kasih kat kau kerana Allah. Maka Nabi SAW bersabda, idza ahabba rajulun akhahu, bila mana cinta saudara muslim itu kepada saudara yang lain, falyukhbirhu, maka hendaklah dia beritahu kat kawan dia, annahu yuhibbah, bahawa dia mencintai dia, bahawa dia mencintai saudaranya. Kenapa? Inni uhibbuka fillah. Kenapa? Selama kita bersahabat ni ada dalam kalangan kita pihabak kat kawan dia, kat sahabat dia, akhi ana uhibbuka fillah,
Ana kasih entah kerana tak ada kepentingan. Pergi ziarah dah kita cakap, akhi ana uhibbuka fillah. Balik pada cerita tadi, pengalaman anak dengan orang Arab. Banyak kali dapat kalimat ni. Alhamdulillah. Syekh yang ana halaqah dengan dia tu, murabi tu. Ana balik Malaysia setahun, kat 10 bulan ana balik. Ada isu sikit waktu tu. Bila dia dengar anak nak balik tu, dia peluk kita. Yang mana kita tak pernah lagi ada orang peluk kita macam tu. Peluk lama. Dalam pelukan tu dia bisik pula, pasal apa nak balik lama macam tu. Aku risau kat hang. Hang ada tujuan apa? Hang cukup tak duit? Wallahi uhibbuka fillah. Allah, terasa ni sampai mendasar lah hati ni, terasa. Jadi bila kita i'lan, kita bagi tahu, memaklumkan, ana kasih hantar kepada Allah. Di situlah makna sahabat itu terbit. Di situlah makna ukhuwah itu terbit. Kita kena rasa kita ada sahabat yang cinta kita. Laqad kana ar-rasul karim sallallahu alaihi yudriku ma li hadzal hubb an-naqi al-qawi min athari fi bina'il mujtama'at wal umam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat berkehendaki terhadap cinta yang naqi, yang suci, al-qawi, yang kuat ini dibina dalam masyarakat Islam. Jadi sikap berkasih sayang, ukhuwah yang wajah yang seperti inilah yang nak dibina dalam kalangan kita ni. Kalau masyarakat luar tu dia berukhuwah atas dasar apa? Kerja sekali, sekolah sekali, universiti sekali, pejabat sekali. Kita tak ada faktor-faktor tempat apa ni, tak ada. Kerana Allah Ta'ala. Malah kita jumpa sahabat kita pun bukan sebab ada program. Tak ada program pun kita apa? Pergi jumpa dia. Fakana la yad'u munasabatun tamurru illa wa yad'u al-muslim ila tahabbu wa ya'muruhum ay ya'lanu ay yu'linu an hadha tahabbu. Jadi Nabi SAW perintahkan untuk kita i'lan, terang-terangan bagi tahu. Tak boleh kita kata aku kita sayang kat dia tapi tak habaq lah, dan sayang ni dalam hati. Ni kena habaq. Fa ana Anas radhiyallahu anhu anna rajulan kana 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam famarra bihi rajulun faqala ya Rasulullah inni la uhibbu hadha faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam a'lamtahu qala la. Daripada Anas radhiyallahu anhu, satu orang lelaki berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lalu satu orang lelaki di sebelah mereka. Faqala ya Rasulullah inni la uhibbu hadha. Ya Rasulullah, aku kasih kat dia. Faqala lahu Nabi pun kata kat dia, a'lamtah, kamu dah habaq kat dia bahawa kamu kasih kat dia? Qala la, tak, belum lagi Rasulullah, tak beritahu lagi. Qala a'limuh, Nabi pun kata, pi bagi tahu, pi habaq. Falahiqahu faqala inni la uhibbuka fillah faqala ahabbaka Allah alladhi ahbabtani lahu. Dia pun pi habaq kat kawan yang lalu tadi. Akhi, wallahi ana cintakan, ana cintakan anta kerana Allah, ana kasih anta kerana Allah. Faqal, kemudian saudara itu jawab, ahabbaka Allah alladhi ahbabtani lahu. Moga Allah cinta juga kepada engkau seperti mana engkau cinta dia. Indahnya ukhuwah Islam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dhalika bi nafsihi mu'alliman al-muslimin kaifa yabnuna mujtama' al-mahabbah wat-tawaddu wat-ta'akhi wa dhalika hinama akhadhu bi yadi Mu'adh wa qala ya Mu'adh wallahi inni la uhibbuka. Malah sifat tadi ni, sikap tadi ni, pihabak ke orang, kata kita kasih kat dia, pun Nabi pun buat juga. Nabi buat juga kepada diri dia. Nabi kata apa? Satu hari Nabi apa? Nabi pegang tangan Mu'az, Nabi kata ya Mu'az,
demi Allah, aku sangat-sangat kasih kat kau. Inni la uhibbuka, inni la uhibbuka, aku sangat-sangat kasih kat kau. Summa usika ya Muaz, maka dengan itu aku nak bagi tahu, nak bagi satu wasiat kepada engkau wahai Muaz, la tad'anna fi duburi kulli salat, jangan kau lupa berdoa setiap kali hujung solat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku, bantulah saya untuk ingat kepada engkau, syukur kepada engkau, dan ibadat yang terbaik. Jadi Nabi sebut dulu, inni la uhibbuka. Baik, kemudian kita tengok pula, banyak lagi lah nak baca hadis-hadis ni, banyak. Sebahagian kita dah dengar. Anda pergi kepada perbahasan yang akhir, iaitu ancaman bagi orang yang memutuskan ukhuwah. Ini, ya. Kata Dr. Ali Al-Rashid, wal muslim al-haq al-wa'i ahkama dinuhu ya'lam anna al-islam alladhi da'a ila al-mahabbah wat-tawasul wat-ta'atuf huwa alladhi harrama at-tabaghud wal-qati'ah wal-hijr. Seorang muslim yang sebenar, al-wa'i, yang ada kesedaran Islam, ahkama dinuhu, yang ada kesedaran tentang hukum hakam agamanya, ya'lam, mengetahui bahawa Islam menyeru kepada kasih sayang, menyatukan hubungan, dan saling rasa simpati. Dan Islam itu jugalah yang mengharamkan apa? At-tabaghud, saling benci membenci, saling marah memarahi, wal qati'ah, memutuskan hubungan, wal hijr, memula, meninggalkan satu orang. Islam tak bagi. Wa yubayyinu anna al-mutahabbain as-sadiqain la tafarraqa bainahuma al-hanawat al-'aridat. Malah Islam menjelaskan hubungan kasih sayang, dua orang Islam yang berkasih sayang tidak akan dipisahkan, tidak akan diputuskan oleh apa-apa al-hanawat, hadangan-hadangan yang mendatang. Gangguan-gangguan luar takkan mampu putuskan ukhuwah. Pelbagai ujian yang mendatang, ribut taufan yang mai, kok malah pun ukhuwah dulu kena jaga. Dia adalah ribatul matin, ribat yang paling kuat. Zalika anna urwatul hub fillah. Sebab apa ikatan ukhuwah tu kekal, berdiri, tak putus. Walaupun kita nampak kelemahan begitu banyak kat sahabat kita. Sahabat sana pun nampak kelemahan kita begitu banyak. Sebab apa tak sanggup nak putuskan ukhuwah? Sebab apa? Sebab urwatul hub fillah awsaq. Kerana cinta kerana Allah kepada dia mendahului semua. Awsaq, lebih kuat. Kasih kerana Allah kepada dia tu lebih kuat. Sebab apa? Kita tahu ganjaran kasih kepada dia kerana Allah paling besar punya ganjaran. Hak tu aku tak sanggup nak gadaikan. Kita boleh khilaf dalam banyak benda, pentadbiran dan sebagainya, tapi ukhuwah aku dengan hang, aku akan pertahankan. Kok mana? Ini fikrah Islam yang sebenar. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Ma tawadda ithnan fillah jalla wa azz aw fil Islam fayufarriqu bainahuma awwal dhanbin yahdithuhu ahaduhuma." Saling mencintai dua orang kerana Allah ataupun kerana Islam, fayufarriqu bainahuma, kemudian mereka berpisah, fayufarriqu bainahuma awwal dhanbin yuhdithuhu ahaduhuma. Tidak akan berpisah dua orang yang saling berpisah, yang saling bercinta kerana Allah, hanya kerana salah seorang buat kesalahan yang satu, kesalahan pertama. Anda baru bersahabat dengan kita setahun, semua okey, tiba-tiba dia buat silap sekali. Nabi kata apa? Ma tawadda ithnan fillah. Takkan sanggup berpisah dua orang yang bercinta kerana Allah hanya kerana kesilapan satu tadi. Takkan. Ala anna al-Islam la yughfil tabi'at an-nafs. Jadi Islam, agama Islam ialah agama fitriyah, basyariyah. Islam adalah agama fitrah dan kemanusiaan. Bila biasalah kita ni kadang-kadang duduk dengan sahabat kita yang kerja sekali dengan kita, contohnya Allah uji,
Allah uji dengan kelemahan dia, dia pula Allah uji dengan kelemahan kita. Syekh Abdul Karim Bakar, seorang pemikir Islam di Syria, tapi dia duduk di Riyadh. Buku dia banyak tentang muamalah. Bila sebut tentang kaifa nata'amul ma'al mujtama', bagaimana nak berinteraksi dengan masyarakat, Syekh Abdul Karim Bakar bahagikan kategori negatif yang ada pada diri kita ni ada 3 jenis. Negativity yang ada pada diri manusia ni ada 3 jenis. 2 daripadanya kita kena maafkan, yang satu lagi kita kena sabar. Dan kalau teruk sangat baru kita tak boleh maaf. Yang pertama dia panggil an-nuqsan, kelemahan diri manusia. Setiap daripada kita ni ada kelemahan dia, yang mana Abdul Karim Bakar ta'rifkan an-nuqsan itu ialah sesuatu benda yang negatif, yang bukan pada rancangan kita dan bukan pilihan kita. Contohnya suara sengau ada. Asal cakap yang sengau. Sengau ni satu keaiban, aib, kelemahan. Jadi kita tak boleh benci kat dia sebab sengau dia. Sebab apa? Sebab tu bukan pilihan dia, Allah bagi kat dia. Sama juga dengan ujian-ujian yang lain. Ada orang dia beri gigi macam mana, mulut dia busuk macam tu je. Nak sembang dengan dia rasa selek dia ni. Kan? Itu nuqsan, kelemahan dia. Tak boleh kita tafriq, taqti', putuskan ukhuwah Islam kerana benda tu tak boleh. Haram. Itu kelemahan peribadi yang bukan pilihan. Sama juga ada orang dia jenis tak minat buat kerja. Dia minat menulis ke, dia minat type apa, nak suruh buat kerja angkat barang tak boleh. Itu kita kena sabar lah. Maaf, nuqsan dia, kelemahan dia. Yang kedua dia panggil khata', kesilapan. Dia sepatutnya buat cara lain tapi dia pergi buat, dia tersilap. Khata' ni maksudnya tersalah. Dia nak buat benda betul tapi dia tersilap. Yang ni pun kita sabar. Bukan dia plan pun nak buat bagi jadi silap pun tak, tapi dengan takdir Tuhan tersilap, maafkan. Dan yang ketiga dia panggil asyarr, kejahatan. Ni memang dia apa? Memang dia niat nak buat jahat. Memang dia amadan, memang dia sengaja nak buat, nak bagi apa? Nak zalimi kita. Memang dia sengaja buat nak bagi jatuh orang, nak bagi celakakan orang. Ni no kompromi. Ni dia ada apa? Dia ada dawabit dia lah, ada disiplin dia. Tahap sabar kita tu ada disiplin dia. Kalau misalnya seorang suami pi pukul isteri, yang tu bukan nuqsan, bukan khata' lah. Yang tu apa? Syarr, kejahatan. Jadi perkara yang melibatkan kejahatan, isteri kena report kepada pihak berkuasa. Bila kita report, bukan bererti kita kata, suami kita kata, "Hai, hang buka aib aku lah." Yang ni bukan aib lah, yang ni apa? Syarr, kejahatan. Kejahatan kena report. Tapi kalau suami tidur berdengkok kuat sangat, tu tak boleh lah pergi report, pergi buka aib dia kat mak kita, tak boleh lah. Kan? Jadi apa-apa yang berkait dengan nuqsan dan juga khata', kesilapan pasangan yang dia tak sengaja, dia pun tak berniat macam tu, kita tak boleh buka aib dia, tak boleh benci dia. Tapi kalau sifat-sifat yang berkait dengan kejahatan syaitan yang dia buat tu memang nak apa? Mungkar, maksiat yang disengajakan, yang dirancang, yang ni barulah kita guna tindakan nahi mungkar, baru kita tegur, baru kita ambil tindakan polis dan sebagainya jika perlu, ya. Dan sampai tahap orang yang buat kejahatan ni boleh kita apa? Hijr, boleh kita pulau dia. Kalau teruk sangat, teruk sangat kita kena pulau dia. Jadi Nabi SAW memperkenalkan Islam yang meraih fitrah. Jadi bila kita bergaduh sama kita, kadang-kadang melibatkan nuqsan dan juga kesilapan tadi, khata', yang ni kita kena sabar. Nabi SAW bersabda, "La yahillu li muslim ayyahjura akhahu fawqa thalathati ayyam yaltaqiyan fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha
wa khairuhuma alladhi yabda'u bis-salam. Tidak halal mana-mana orang Islam yang meninggalkan saudaranya lebih daripada 3 hari. Dalam ulama yang mensyarahkan hadis ini, kalau tak silap Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari menyebut kerana sesuatu masalah. Hadis ni dia punya apa? Dia punya, kalau Quran sababun nuzul, hadis dia panggil apa? Sababul wurud. Sababul wurud hadis ni ada 2 orang sahabat yang bertelingkah dalam satu isu. Kita bersahabat dengan dia, tiba-tiba ada ujian satu isu. Kerana satu isu tu kita meninggalkan dia 3 hari. Islam benarkan dia 3 hari. Dalam masa 3 hari tu boleh kita nak apa? Fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Kita nak layan sikitlah emosi kita, nak marah, geram ni. Nak marah-marah pun 3 hari, nak tuduh-menuduh pun 3 hari. Lebih pada 3 hari Nabi kata wa khairuhuma ay yabda'u bis-salam. Dan paling baik di antara keduanya, selepas 3 hari itu, siapa di antara 2 orang itu yang memulakan bagi salam. Yang ini salam perdamaian. Wal muslim as-sadiq al-murhaf alladhi yata'ammalu hadha an-nass la yasbiru ala hajri akhihi wa mukhasamatihi mahma takun asbab. Orang Islam yang sebenar ni dia takkan apa? Bila dia dengar hadis ni, dia tak sabar untuk nak tinggalkan sikap menjauhi sahabat dia itu demi untuk apa? Nak dapatkan title wa khairuhuma. Sebaik-baik di antara 2 orang yang gaduh tu, salah seorang yang pergi bagi salam dulu. Wala yahillu li rajulin, dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, tidak halal satu orang lelaki yang bergaduh dengan satu orang kawan dia yang beriman fauqa 3 ayyam. Tak halal kalau hangpa duk bergaduh lagi lebih 3 hari, tak halal. Yang ni apa? Berdosa. Kata Imam Ibn Hajar, berdosa. Fa idza marrat 3 ayyam, jika dah habis 3 hari itu, tempoh tu, falyalqahu fayusallim alaihi, hendaklah salah seorang daripada mereka ataupun dua-duanya pergi cari kawan tu, pergi jumpa, fayusallim alaihi. Fayusallim alaihi, kata Imam Ibn Hajar, ada 2 makna. Yang pertama bagi salam, yang kedua kita baiki balik hubungan. Ya. Boleh, tak ada masalah. Kalau ni dah ada telefon tak apa lah. Yang penting mesej tu sampai. Hubungan tu diakrabkan. Fa in radda alaihi salam faqad ishtaraka fil ajr. Kalaulah orang yang mulakan bagi salam tu dan salam dia dibalas, maksudnya dua-dua nak apa? Nak berdamai, maka orang yang mula bagi salam tadi 2 pahala. Allah bagi 2 pahala. Yang jawab salam yang berdamai tu 1 pahala. Wa illam yarudda alaihi faqad bari'al musallim minal hijrah. Sekiranya dia bagi salam, lepas 3 hari dia bagi salam, kawan tu tak balas, tak mau nak berdamai, nak bertengkar juga, nak bergaduh juga, Nabi kata apa? Faqad bari'al musallim, maka orang yang bagi salam tu dah terlepas daripada dosa bergaduh lebih daripada 3 hari. Macam mana pula kalau dua-dua nak bergaduh lagi lebih 3 hari? Marah sangat. Dalam kalangan orang Melayu kita ni, kan, masyarakat kita kadang-kadang kena isu yang kecil-kecil, sampai 2-3 keturunan tak mau kawan, kan, bergaduh sangat. Ya, tengok Nabi kata apa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Bukhari, dalam Adabul Mufrad, man hajara akhahu sanatan. Kita kaitkan hadis yang saya nak baca ni dengan nilai ukhuwah Islamiah yang kita bincang awal-awal. Tengok Nabi kata apa? Man hajara akhahu sanatan, siapa yang bergaduh dengan kawan dia setahun, fahuwa kasafki damihi, seolah-olah dia telah turih darah kawan, yakni dia bunuh. Kata Imam Bukhari, dosa dia umpama dosa membunuh. Lebih 3 hari kata sampai setahun, dosa membunuh. Orang bunuh keluarga kita marah tak dengar kat pembunuh tu, kan? Tapi tanpa sedar, kita pun nak buat dosa bunuh orang. Itu apa dia? Tak menyambungkan balik hubungan ukhuwah dengan sahabat-sahabat kita yang kita bergaduh.
Kerana manusia ni yang Allah uji kita dengannya ni, dia alat. Ya, manusia yang ada depan kita ni alat. Mereka ni hanya wasilah. Hakikatnya adalah Allah yang Allah yang nak uji kita. Allah guna orang ni, Allah guna orang ni. Jadi kalau spek mata kita duk nampak orang ni, maksudnya kita apa? Kita tak tengok ke Allah, kita tengok ke orang. Tengok ke makhluk. Sebagai orang beriman, innamal mu'minun wa ikhwah. Orang beriman saja yang ikhwah tu maksudnya, orang beriman saja yang nampak kelemahan sahabat dia linkkan dengan Allah. Allah nak uji dia melalui fulan. Allah nak uji dia melalui fulan. Jadi di atas kerana Allah, ana bagi salam dan ana lupakanlah silapan itu. Ana lupa. Kerana Allah punya masa. Ya. Jadi banyak lagi lah hadis-hadis yang lain Nabi bagi ancaman, wala taqata'u wala tadabaru wala tabaghadu wala tahasadu. Jangan saling putus hubungan, jangan saling musuh, jangan saling marah, jangan saling hasad. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi kata apa? Iyyakum wazzan. Ini satu tajuk yang sangat penting. Iyyakum wazzan, hati-hatilah kamu dengan prasangka. Prasangka ni maksudnya benda yang tak jelas, yang tak berfakta, yang tak ada hitam putih. Benda tak jelas. Tapi sangkaan kita, sangkaan kuat kita. Dia ni telah buat perangai lagu ni. Sangkaan tu kata Nabi, fa inna zanna akdzabul hadith. Sesungguhnya berprasangka dalam fikiran kamu tu sebohong-bohong cerita. Sebohong-bohong cerita. Sedusta-dusta perkataan. Ya. Wala tahassasu. Jangan kamu pi korek-korek. Katakanlah ada orang report, kata fulan bin fulan buat sekian-sekian. Kita tak ada bukti, kita prasangka, boleh jadi ni. Lepas tu kita pi cari pula, tahassas, pi cari maklumat. Pi tanya orang terdekat, pi tanya orang. Wala tajassasu, jangan pi intip pula. Pi rumah dia, skodeng, pi tengok tingkap, tengok apa jadi. Wala tajassasu, wala tanafasu. Jangan kamu saling bersaing dengan kawan-kawan kamu. Wala tahasadu, jangan saling dengki. Wala tabaghadu, jangan duk marah memarahi, jangan. Ya. Wala tadabaru, jangan kamu saling dubur, saling membelakangi, saling tak mau berkawan. Nabi tak bagi. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslim akhul muslim, la yazlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yahqiruhu. Orang Islam ni saudara ke atas orang Islam yang lain. Jangan kamu menzaliminya, jangan kamu khianat kepada dia, jangan kamu hina dia. At-taqwa ha huna, kata Nabi. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Takwa duduk kat sini, kata Nabi. Nabi tunjuk 3 kali. Ni takwa kat sini, takwa kat sini. Jagalah takwa, maka Allah akan jaga ukhuwah kita. Ya, dengan takwa lah Allah akan bangkitkan semangat, kekuatan untuk jaga ukhuwah. Kullu muslim 'alal muslim haramun damu wa maluhu wa 'irduhu. Muslim ke atas muslim yang lain diharamkan harta, darah dan maruah. Tak boleh pi calak, tak boleh pi hina dia dalam Facebook, tak boleh. Up status. Hari ni sakan dalam kalangan masyarakat satizah, bergaduh antara aliran, ya, mencalakan maruah, mencalakan harga diri orang, gelar yang tak elok. Kadang-kadang ustaz-ustaz ni pun bincang bab bincang bab sunat, bab khilaf ni punya pandai, tapi nak amalkan benda yang fardu, yang terang-terang dalam Quran, tu dia tak boleh buat. Jadi sebab itu kita memberi penekanan pada takwin syakhsiyatul muslim, takwin pembentukan peribadi melalui jalur tarbiyah Islamiah harakiyah, insya-Allah. Di setakat itu sajalah perdana. Minta maaf terlajar sikit. 10 minit, 9 minit. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mudah-mudahan capailah tujuan di sebalik kuliah ni. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.